Penantian rezeki di bulan Ramadan buat masyarakat di Kota Kinabalu, Sabah. Melihat cabaran kru produksi mengiringi keluarga rancangan bersamamu menjadi tetamu Allah. Mendekati keunikan air nira, minuman popular di utara semenanjung tanah air. Paparannya malam ini. Sepanggar Sabah. Walaupun cuaca hujan, peniaga-peniaga sudah mulai sibuk memasang khemah untuk berniaga di Bazar Ramadan ini. Malah ia bukanlah penghalang untuk mereka mencari rezeki. Berusia 50 tahun, ini adalah tahun keempat Jamilah Kadir berniaga di bazar ini. Bulan Ramadan sentiasa dinantikan bukan sahaja untuk beramal ibadah, namun peluang buatnya menambah pendapatan keluarga. Hampir setiap tahun, dia berniaga juadah yang sama di sini. Setiap hari saya berniaga bermula pada jam 1 dan terlebih dahulu suami saya dan anak-anak menyediakan kem-kem lah. Jadi yang kuih-mie selain dari yang saya masak martabak di sini, saya juga buat persediaan dari rumah. Jamilah beruntung kerana anak-anaknya turut membantu dalam perniagaannya. Penyediaan cakoi dan kuih-muih lain dibantu oleh anak sulungnya. Manakala Jamilah fokus dalam penyediaan murtabak. Bulan Ramadan tahun ini, setiap hari Jamilah menyediakan 10 kg tepung untuk jualan murtabak Jawa berintikan ayam dan daging. Walaupun ekonomi kurang memuaskan, ia tidak pernah mematahkan semangat untuk meneruskan minatnya dalam perniagaan makanan. Malah dia jadikan ia sebagai cabaran untuk memajukan perniagaannya. Ramai dah sejak macam dari 6 tahun tu, sampai 2017 tidak sebegitu sudah. Kurang orang kan? Kurang orang ya. Assalamualaikum. Sementara itu, hampir 2 bulan menjadi saudara baharu, ini adalah tahun pertama Abdul Rahman Abdullah berpuasa di bulan Ramadan. Berasal dari Kuching, Sarawak, setiap hujung minggu Rahman ke Hidayah Center Foundation, iaitu pusat perlindungan dan bimbingan saudara baharu ini untuk mendalami Islam dengan lebih dekat. Hari pertama berpuasa memberi sedikit cabaran buatnya sebagai seorang Muslim. Ini wajib kan, benda wajib dalam kita seorang Islam. Kalau dari segi luaran bagi saya tengok macam agak senang. Tapi sebenarnya saya sendiri yang mencuba first day hari itu bukan sangat senang. Dia banyak menguji saya dari segi yalah, biasa saya makan lunch hour ni saya pergi makan. Lepas tu tiba-tiba baru nak keluar daripada pejabat fikir-fikir ni hari ni puasa. So permulaan tu bukan senang lah, nak tak tahan lapar, asyik nak tengok jam je. Nak tengok jam tapi lama-lama masa hari ketiga tu saya rasa macam sudah okey, sudah biasa. Alhamdulillah Rahman, hari ini kita akan belajar mengaji Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan belajar dulu. A ba 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 a a
Baru memeluk agama Islam tidak menjadi kesukaran bagi Rahman dalam mendalami tentang Islam. Ta ba. Okey, terus. Ta ba a. Saya dulu memang tak sangat ekstrim macam selalu kita tengoklah. Biasa saya sebab saya pun ada ramai kawan Muslim, so selalu bergaul dengan mereka juga. Cuma sedikit perbezaan adalah saya perlu belajar solat dan saya kena committed dengan solat 5 waktu. Agama Islam ni banyak lagi benda yang saya tak tahu, so saya teringin nak belajar lebih lah. Okey, Rahman. Ni hurufnya dipanggil jim. Jin, Bila dia ada baris atas, bunyinya ja. ja, Kalau baris bawah, bunyinya jim. Beroperasi lebih 1 dekad, Hidayah Center Foundation ini bukan sahaja membimbing mu'alaf tetapi ia menjadi pusat untuk saudara baharu berdiskusi di sini. Hari ini, Rahman cuba memperbaiki bacaan Iqra'-nya. Sa, ba, sa. Satu dari segi mengenal huruf tu memang agak sukar, dan kedua dari segi sebutan kena sangat betul. Kalau salah sikit pun tak jadi, maksud dia tak sama. Itulah salah satu. Tapi kalau dari segi permulaan ni bagi saya okey. Kalau di sini, kalau saudara baru yang belum Islam, sebenarnya kita tidak memberi tumpuan kepada Iqra' semata-mata, tapi kita akan mula dengan akidah dan fiqh. Kita akan mantapkan dulu kenalan dengan akidah dalam diri orang, kita akan belajar fiqh, dan dalam masa yang sama kita akan mengajar Iqra' lah untuk menuju orang supaya dia boleh baca Al-Quran kan. Macam tu. Putatan Sabah. Terletak 14 km dari Bandaraya Kota Kinabalu, Nasi Kukus The Garden antara lokasi pilihan bagi warga Semenanjung yang merindui juadah makanan pantai timur. Baru beroperasi pada hujung tahun lalu, sambutan penerimaannya cukup menakjubkan. Tahun ini adalah Ramadan pertama Syariman Latih berniaga di bulan puasa. Minatnya terhadap masakan, lelaki berasal dari Kelantan ini turut mengetengahkan resepi istimewa nasi kukusnya kepada warga negeri di bawah payu. Yang boleh timbul cetusan idea nak kedai makan ni sebab saya bila kita dah melalui tempoh-tempoh tertentu tinggal di satu tempat tu kan, jadi kita bawa makanan ni orang boleh terima. Jadi so far bila bulan puasa tahulah keinginan nafsu nak makan tu macam-macam. Jadi setakat ini saya tengok bila sebut nasi kukus jadi orang tahu okey pergi sini. Masuklah student-student apa semua. Dia turun ke KK, dia mencari untuk dapatkan makanan yang rasa ni lah, yang dia orang rasa rindu kat Semenanjung ke. Macam masakan saya ni lebih kepada Pantai Timur kan, Pantai Timur Semenanjung. Jadi dia cuba datang dapatkan, termasuklah yang biasanya ke sini kita ada angkatan tentera kan, dia ada base Navy, ada base di sebelah Lok Kawi. Jadi hari Minggu tu kebanyakan dia orang cuti, dia orang datang lah bersama keluarga bersama. Selain warga tempatan bekerja di sini, Syariman turut menggunakan khidmat saudaranya, terutama membantu dalam penyediaan nasi kukus. Ia bagi mengekalkan kualiti rasa pada nasi kukusnya. Di awal Ramadan, Syariman perlu menyediakan lebih kurang 60 kg beras untuk nasi kukus. Bagi Muhammad Azrul Hisham Azuhan, ini adalah pengalaman pertamanya berpuasa di sini. Biasaannya memang tak ada balik lah kalau bulan puasa ni. Paling pun balik nak dekat-dekat nak beraya lah. Tapi mungkin pekerja saya yang ada tu memang first year dia orang puasa sini. Memang nampak lah rasa dia orang macam, yalah waktu imsak tu pendek, berbuka tu awal, dia pun terasa lain. Tapi kadang-kadang dia pun terasa macam tak terasa pun puasa, dia kata. Kenapa pula kau tak puasa ke? Tak, dia kata.
Rasa macam cepat sangat dia kata. Pukul 6 dah nak buka puasa dia kata. Keunikan nasi kukus di sini ialah rempah penyediaan ayam goreng ditempah khas dari negeri Kelantan. Tujuannya untuk menjaga kualiti rasa agar tidak menghampakan kepada perantau yang menetap di sini. Setelah 6 bulan berniaga, resepi nasi kukusnya turut mulai diterima oleh masyarakat tempatan. Dengan menu yang simple, hanya kari dan ayam dan sambal. Tapi sedangkan dengan masyarakat Sabah yang sesuatu ni, kita boleh mengatakan kalau soal makan, dia sudah sebati dengan ada sup kan. Jadi bila kita membawa kelainan tu, kadang-kadang ada juga yang pelanggan tu bila nasi kukus kita sediakan, dia tanya ada sup ke tidak. Tapi kita kata ini adalah identiti nasi kukus sebenar dan dia perlu dibungkus dan ada balut dengan daun pisang. Jadi dia boleh terima, syukurlah. Masyarakat Sabah boleh terima, tak kira lapisan, tak kira golongan, tak kira bangsa lah, tak kira agama, dia boleh cuba dan dia rasa memang dia kata okey lah, the best lah dia cakap. Ini buka puasa dekat masjid ini kali pertama dengan orang masjid lah. Meriah. Menjelang waktu berbuka, suasana mulai meriah di Bazar Ramadan Indah Permai Sepanggar ini. Bukan sahaja kesibukan peniaga-peniaga, malah pengunjung yang datang untuk membeli juadah berbuka puasa. Sekarang ni saya berada di Bazar Ramadan Indah Permai. Kalau dilihat sekarang dah pukul 5.50 petang. Dan suasananya walaupun hujan tapi ramai lagi orang datang ke sini untuk membeli makanan untuk berbuka puasa. Bukan sahaja makanan tradisional Sabah, Sarawak, tapi kita boleh juga dapatkan makanan yang daripada Semenanjung di bazar ini. Banyak pilihannya dan saya pun ingin membeli juadah untuk berbuka puasa sekejap lagi. Sepanjang Ramadan ini, lebih 150 gerai yang menjual pelbagai juadah makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Rata-rata peniaganya adalah masyarakat tempatan. Okey, daripada beberapa kedai dekat bazar ni, ini antara salah satu kedai yang menarik perhatian saya sebabnya makanan kat sini kebanyakan makanan tradisi Sabah. Okey. Yang ni apa nama makanan ni? Umai. Memang ni makanan orang kata tradisi Sabah lah kat sini. Yang tu? Itu betul, ubi kayu. Ubi kayu. Jadi kalau nak makan tu macam mana? Umai akan dicampur dengan mana? Dengan Mana-mana aja, dia boleh campur. Oh ya. Yang ini apa? Ini agar-agar. Oh, agar-agar. Apa rasa dia? Belum rasa. Belum tahu rasa. Dia macam mana? Dia punya rasa masin ke atau? Dia macam dia kena ulam. Dia campur cuka. Tapi kalau selalu makan dengan ubi tu lah. Ubi, ikan panggang. Ikan apa yang ni? Ikan bilis susap. Oh, okey. Ni dah berapa lama dah berniaga kat sini? Dah lama dah, tadi just 3 4 lagi. Oh ya. Berapa tahun dah lebih kurang? 10 tahun macam tu. Wow, dah 10 tahun berniaga kat sini. Memang setiap tahun akan berniaga kat sini? Oh ya. Sementara itu, di gerai milik Jamilah juga turut sibuk melayan pelanggannya. Keistimewaan Murtabak Jawa Jamilah sentiasa menjadi pilihan buat pengunjung dan juga pelanggan tetapnya yang saban tahun berkunjung ke sini. Justru, dia tidak pernah mengeluh walaupun dia harus bersekang mata untuk menyediakan makanan jualan di gerainya. Rezeki itu alhamdulillah sangat bagus, sangat menggalakkan. Jadi ada semangatlah kita berniaga di sini. Penat tuh memanglah penat. Jadi tapi
kita mencari rezeki kan, terpaksalah kita bangun awal pagi. Walaupun rasanya penat, kena bangun juga. Konsep bazar ini bukan sahaja membantu dalam menambah pendapatan peniaga, namun ia satu usaha menggalakkan peniaga memperluaskan perniagaan berasaskan makanan. Sementara itu, Abdul Rahman Abdullah turut tidak ketinggalan untuk ke bazar memberi juadah berbuka puasa. Kunjungan ke bazar tahun ini memberi pengalaman berbeza buat mualaf ini berbanding tahun sebelumnya. Ini kuih jala dengan kuih pisang. Kuih pisang. Jadi untuk buka puasa dua ni juga tahu ada nak cari makanan lauk yang berat sikit. Untuk buka puasa ni je dulu. Nanti beli yang berat sikit. Sepanjang Ramadan, Syariman selesa berbuka puasa bersama keluarga dan pekerja di kedai miliknya ini. Walaupun di awal Ramadan, kami perhatikan sebahagian pelanggan memilih untuk berbuka puasa di luar. Berasal dari Kota Kinabalu, Raden Eryani Raden Osman mencari kelainan cita rasa untuk berbuka puasa. Kami biasanya dekat rumah tapi hari ni mau tukar selera lah, mau rasa nasi kukus. Sama jugalah sebab saya dengar pun ini owner dia daripada Kelantan kan. Memang samalah juga dengan Semenanjung punya. Keramahan dan boleh berkomunikasi dialek Sabah membuatkan Syariman disenangi oleh pelanggan tempatan. Masjid Bandaraya Likas, Sabah. Sepanjang Ramadan pertamanya, sebagai saudara baharu, Rahman mahu meluangkan masanya berbuka puasa dan bertarawih di masjid. Dia mahu mengeratkan silaturahim bersama saudara Islam yang lain. Ini buat buka puasa dekat masjid. Ini kali pertama sekali dengan orang-orang masjid lah. Meriah. Ini pun pertama kali terawih dekat masjid ni kan? Kali pertama. Dan harap semua berjalan lancar. Ramadan di Kota Kinabalu memperlihatkan setiap individu mempunyai pengertian masing-masing dalam menyambutnya. Apa sekalipun, ia adalah bulan yang terlalu istimewa yang memberikan pulangan pahala berlipat ganda dalam setiap apa kebaikan yang dilakukan. Ramai lagi yang dapat pergi dan kali ini agak mencabar sikit di mana kita bawa orang yang dialisis. Labbaik Allahumma labbaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu. 22 orang jemaah terpilih dijemput Yang Maha Esa singgah ke rumahnya. Di bawah khas produksi rancangan bersamamu, sebahagian mereka cekal beribadat biar diri serba kekurangan. Ia juga satu cabaran bagi kru produksi memenuhi keperluan jemaah di samping melunaskan tugas yang diamanahkan.
والدنيا والآخرة والفوز Mazlin Nordin, penerbit eksekutif rancangan Bersamamu. Dengan pengalaman lebih 2 dekad di dalam industri penyiaran, Mazlin mentor terbaik bagi anak buah di bawah seliaannya. Selain itu, dia juga mendapat kepercayaan seorang hartawan yang sudi menyumbangkan dana bagi membawa insan yang pernah ditampilkan program Bersamamu untuk mengerjakan ibadah umrah. So dia kata why not bawalah keluarga bersamamu ni yang tidak berkemampuan, dan dia kata kalau boleh mereka yang kurang berkemampuan bukan saja dari segi keuangan, dari segi fizikalnya. Itu yang tercetus yang memang betul, yang ini yang kalau you tengok setahun ni dan tahun lepas ni memang lain sikit perbezaannya, di mana kami bawa orang-orang yang cacat anggota badan, di mana daripada segi mata yang tidak dapat melihat, daripada segi orang kata tidak boleh mendengar dan sebagainya, dan ternyata memang alhamdulillah lah, memandangkan tengok 2016 tu okey, that's what 2017 tu orang yang sama, dermawan yang sama, dia kata why not kita taja, bertambah lagi tajaannya. Ramai lagi yang dapat pergi, dan kali ni agak mencabar sikit di mana kita bawa orang yang dialisis. Teh Syuhaidah Sharif antara wartawan yang diberi amanah di samping 2 orang lagi rakannya untuk membantu Mazlin sepanjang di Tanah Suci. Reaksi saya agak teruja dan terkejut juga sebab ini kali kedua sebenarnya saya terpilih untuk menjadi kru produksi dan juga pengiring bagi jemaah kali ini. Pada tahun 2012 itu kali pertama. Orang kata rasa keterujaan tu bercampur dengan rasa berdebar juga sebab pada tahun 2012 jemaah yang pergi itu hanya seorang saja. Dan kali ini bayangkan seramai 22 orang jemaah, dan sebagai kru produksi juga saya berperanan sebagai pengiring yang akan menjaga diorang ni lelaki dan juga perempuan. Jadi banyak faktor yang perlu dititik beratkan dari segi shot, dari segi produksi, dari segi kesihatan jemaah itu sendiri. Normah Bali, seorang pengidap diabetes yang kehilangan kedua belah kakinya, antara individu yang dipilih untuk mengerjakan umrah bersamamu pada tahun ini. Berusia 52 tahun, ini kali pertama Normah menjejakkan kaki ke Tanah Suci. Dia ditemani anaknya, Tamam Ibrahim. Rasa memang seronok sangatlah, syukur sangatlah dapat terpilih pergi sana kan. Kita tak sangka lah macam kita, yelah dalam keadaan macam ni kan, dapat mengerjakan umrah tu kan, panggil pergi sana kan, buat umrah kan. Memang tak terkata lah punya seronoknya tu. Syukur sangatlah rasa dapat pergi. Bermula tahun 2012, beberapa individu jemputan ilahi terdiri daripada insan yang pernah ditampilkan di dalam rancangan Bersamamu telah terpilih untuk menunaikan umrah di Tanah Suci. Edisi keempat Umrah Bersamamu tahun ini membawa bersama 22 orang jemaah berbagai latar belakang. Turut bersama ialah bekas pengacara dan wartawan TV3 Mazidul Akmal Siddiq. Jemaah dipilih berdasarkan kepada keadaan kehidupan mereka. Jemaah yang dipilih ini bukan saja yang terbaru. Kita ambil juga jemaah-jemaah yang terdahulu. Maksudnya keluarga Bersamamu terdahulu. Kita start 2005 ada start Bersamamu. Jadi ada yang 2006, 2007 kita ambil. Kita tengok pencapaian dari segi keadaan keuangan dia, keadaan anak-anak dia, pelajaran dan sebagainya. Dari situ kita pick up. Jadi nak menunjukkan bahawa dulu satu masa dulu diorang ni susah. Tapi bila dah dapat sumbangan orang ramai, masyarakat prihatin yang menyumbang kepada mereka, dia ingin berubah. Dan ternyata ramai yang berubah, ternyata anak yang masuk universiti, anak punya pekerjaan yang baik, jadi cikgu dan sebagainya. Jadi mereka inilah antara yang terpilih. Kota Madinah. Kota kedua tersuci umat Islam merupakan persinggahan pertama jemaah dan kru umrah Bersamamu 2017. Di Masjid Nabawi, masa jemaah dihabiskan dengan beribadat dan membaca Al-Quran. Selain beribadat, kumpulan tetamu Allah ini juga dibawa menziarahi lokasi bersejarah di sekitar Madinah. Antaranya Jabal Uhud, kawasan bukit yang pernah menjadi saksi perang kedua antara tentera Islam dan puak Quraisy. Ia juga tempat bersemadinya sahabat yang gugur syahid di medan perang, termasuk bapa saudara Rasulullah SAW, Saidina Hamzah Abdul Muttalib. Sebahagian jemaah yang mengikuti rombongan menghidap masalah kesihatan
yang memerlukan mereka menjalani rawatan dialisis di Tanah Suci. Peraturan yang ketat termasuk di kawasan klinik di Madinah menimbulkan sedikit masalah buat kru produksi. So di sana memanglah ada sedikit masalah, macam ada certain yang kita boleh dapat kebenaran dan tidak. Tu ada kala kita menggunakan kamera yang betul-betul DSLR, ada yang juga kita gunakan kamera-kamera yang agak tersorok macam dan orang kata GoPro dan sebagainya. Benda macam itulah kita kena pandai-pandai lah. Macam di kawasan untuk buat dialisis tu ada certain klinik yang benarkan, ada certain klinik tak benarkan. Jadi bila kita dapat yang pertama, kita dah tahu cara dia. So dah kita dah belajar teknik dia, modus operandinya tak boleh macam ni. So untuk kedua punya rawatan kita dah tahu, kita bawa kamera kecil dan sebagainya untuk gunakan. Biar berdepan masalah daripada segi produksi, kru penerbitan bersamamu dan jemaah meneruskan perjalanan ke Masjidil Haram. Berdepan dengan kekangan untuk melakukan penggambaran bukan satu-satunya cabaran dihadapi kru penerbitan. Mereka juga perlu memikirkan tugas mereka sebagai pengiring jemaah. Orang kata kalau jemaah umrah tu jangan kata orang kurang upaya, orang biasa pun kalau dah sampai sana tentu akan diduga. Apatah lagi kita manusia biasa ni dan apatah lagi mereka yang orang kurang upaya. Sebenarnya dugaan-dugaan yang kami hadapi sana tentang kerenah diorang tu sebenarnya adalah dugaan bagi kami kru produksi ni. Mereka ni ibarat macam bayi. Ya, perlu dipimpin, perlu dibelai, perlu dihayati emosi diorang, sebab emosi diorang berbolak kan kat sana, mungkin berjauhan dengan keluarga, tak biasa dengan kru produksi. Jadi kru produksi ni berperanan sebagai keluarga juga. Tapi nasib baik alhamdulillah kru produksi kami dah berbincang ataupun sudah maklum dengan segala keperluan mereka ni. Macam ada yang nak kerusi roda, kami dah beli kerusi roda, semuanya lengkap. Jadi perjalanan itu amat mudah walaupun banyak kerenah yang perlu kami lalui lah. Biar dugaan menimpa, niat untuk melakukan umrah perlu diteruskan. Selepas mengenakan ihram, tiba masa untuk jemaah menunaikan rukun kedua umrah iaitu tawaf sebanyak 7 pusingan mengelilingi Kaabah. Diiringi lafaz mengagungkan ilahi, kumpulan tetamu Allah yang kurang upaya dibawa pengiring bertawaf di kawasan khas yang disediakan. Ini termasuklah normah yang setia diiringi anak kesayangannya Tamam. Persediaan terperinci kru bersamamu memudahkan insan seperti Normah untuk mengerjakan ibadat ini. Rasanya tak ada cabaran sangat lah sebab saya pergi pun macam nak pergi buat tawaf tu, buat apa semua pun diorang uruskan. Sebab macam kan pakai wheelchair kan, semua diorang uruskan lah. Tak ada yang rasanya, tak ada yang apa yang sukar lah. Jadi siapa yang menolak kursi roda tu, cabaran dia lagi jauh. Cabaran dia. Kalau dulu dia ada mataf dekat sikit, kalau tolak kursi roda ni dah tak ada dia punya cabaran. Jadi ada pengiring dan juga kita bayar jugalah yang mutawin tolonglah daripada segi itulah. Usai tawaf, jemaah meneruskan ibadat umrah mereka dengan mengerjakan rukun sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Selepas ini, mereka cuma perlu bertahalul bagi menamatkan ibadah umrah yang dilakukan. Umrah yang dilakukan ini mengeratkan hubungan antara jemaah dan kru produksi bersamamu. Ini merupakan umrah yang sangat berbeza kerana ia memberi pendekatan secara lahiriah di mana bukan sahaja mereka yang kami bawa tu, jemaah umrah tu mendapatkan barokahnya, tetapi juga kru produksi. Bayangkan kru produksi bersama-sama dengan mereka dah macam keluarga selama 10 hari. Jadi ikatan kekeluargaan tu dan juga orang kata ukhuwah yang kami jalinkan di sana begitu dekat, begitu hampir. Dia bagi peluang orang yang macam kita ni boleh pergi tempat macam tu. Sekurang-kurangnya orang sampai dekat sana. Kan? Saya rasa memang elok dia teruskan. Dan insyaAllah untuk akan datang, kita akan perbaiki lagi. Dan lebih ramai kita mengalu-alukan untuk join diorang. Sebab lain bila kita sama dengan diorang, tolak kursi roda diorang, sama-sama dengan diorang, nikmat dia. Kan? Orang kata bila kita beri bantuan kepada orang, insyaAllah Allah memberi bantuan lebih kebaikan kepada kita semua, insyaAllah. Umrah bersamamu. Insan-insan ini berkelana ke Tanah Suci dengan satu niat dan iltizam yang sama.
Biar diduga dengan hidup penuh pancaroba, mereka berjaya menyahut panggilan ilahi bagi beribadat dan memuji kebesarannya. Dalam 5 bulan Ramadan ni dia meningkat sampai 100 bungkus satu hari. Nira, minuman kegemaran yang popular di kalangan penduduk di utara Semenanjung. Permintaan terhadap nira dikatakan melambung setiap kali tibanya bulan Ramadan. Bulan puasa ni kebanyakan orang semua nak berniaga nira. Banyak perih-perih kita kata. Pasal apa bulan puasa ni permintaan terlalu tinggi. Pakcik ni pasal pakcik ada supplier tetap. Boleh lah ambil. Tapi tak cukup untuk bulan puasa ni. Jalan utama yang menghubungkan daerah Yan dan Gurun di Kedah adalah lokasi popular bagi penggemar air nira. Terdapat lebih 30 kedai yang menjual air nira di sepanjang laluan ini. Kebanyakan peniaga menjadikan nira sebagai produk sampingan bagi jagung. Saya beli dekat Gurun ni sebab air nira Nipah kat Gurun ni dia asli tau. Macam rasa dalam tu dia asli. So mana kalau saya pergi bazar Ramadan tu dia tak asli sangat sebab dia dah campur dengan ais batu dalam tu. So apabila saya beli asli dekat Gurun ni memang orang kata fresh lah kan. Setiap kali balik pada belajar ke apa saya singgah, saya beli. So saya beli minum fresh daripada air Gurun dan Nipah ni. Pokok nipah yang tumbuh liar di kawasan Paya, terutama di pinggir laut dan sawah di Kedah, adalah sumber bagi mendapatkan air nira. Muhammad Khairul Cekpa dan Zulkifli Saad adalah antara penduduk kampung yang menjadikan hutan nipah di sepanjang Sungai Muda Kedah sebagai medan rezeki mereka. Setiap hari sekitar jam 7 pagi, Khairul dan Zul memasuki kawasan hutan nipah berhampiran kampung mereka di Mukim Kuala Haji Kudung. Bagi kedua nelayan ini, tugas mengambil air nira ini hanyalah kerjaya sampingan. Namun sejak ia diusahakan hampir setahun lalu, ia memberi pendapatan tetap yang lumayan. Kira nira kata perih kata tiap hari ambil di rumah. Kira tak ada lah, sehari mau ada 100 bungkus lah. Duk dapat satu kala ni dalam 40 bungkus dah. Proses mengambil nira bermula dengan mengetuk tangkai buah nipah yang telah matang. Kerja mengetuk ini dipanggil sebagai mengurut. Selepas diurut, buah nipah akan dipotong daripada tangkainya. Hujung tangkai yang telah dipotong itu kemudiannya dihiris sehingga terdapatnya titisan air. Bulan puasa memang tak cukup. Memang banyak hari-hari perih dah banyak lalu lah. Kadang-kadang tak ada kan. Perih banyak 2-3 orang Sungai Petani pun ada. Pelah Batas pun ada. Kota pun ada. 3-4 tempat. Selain nira, buah nipah juga boleh mendatangkan hasil jika rajin. Ini kerana isi buah nipah yang manis itu juga mempunyai permintaan di pasaran. Oh, manis. Tak. Berlainan pula di Kuala Sedaka, Yan Kedah. Idea kreatif pasangan suami isteri Ismail Cekar dan Rohana Ali telah menukar kawasan paya nipah liar di sekitar rumah mereka sebagai taman. Di taman nipah ini, mereka menuai nira untuk dijual kepada orang ramai. Kewujudan taman nipah ini menjadikan ia tumpuan penggemar nira yang datang ke daerah itu. Setiap hari, tidak kurang daripada 100 pengunjung akan datang ke rumah pasangan ini untuk menikmati air nira sambil berehat di bawah rimbunan dedaun nipah. Usaha air nira nipah ni kan kawasan keliling rumah saya. Itulah start tu lah
dari arwah nenek ni lagi lah. Kami generasi yang ketiga yang mengambil alih buat proses ayat nira ni lah. Kan dulu tak ada peti air, lepas tu mai zaman kami ni baru kita ada peti air, kita komersial lah. Tak masak dah lah, tak masak manisan dah. Kita jual air nira segar ni lah. Ada di antara pelanggan mereka ini sanggup datang dari jauh semata-mata untuk mendapatkan air nira segar yang dijual mereka. Malah pada bulan Ramadan, bilangan pengunjung ke Taman Nira Rohana ini tetap ramai. Kebanyakan mereka ingin mengambil peluang untuk merasai sendiri suasana berbuka di bawah pohon nipah. Yang pertamanya kita minum buka puasa, minum air nira ni menghilangkan dahaga, menyejukkan badan dan dia bagi tenaga dengan segera selain daripada buah kurma. Bagi membolehkan pelanggan datang berbuka dengan sempurna, Rohana menyediakan saja makanan ringan untuk dinikmati bersama air nira. Air nira ni dia berbeza dengan air gula-gula biasa. Dia manis secara natural, bukan manis yang daripada gula. Selain menjual air nira segar secara sedia diminum, Rohana turut membungkus air nira dari kebun nipahnya untuk mereka yang ingin membawanya pulang. Permintaan tinggi juga. Sekarang ni saya tak cukup bekalan. Tu saya jaga customer saya yang datang rumah saya lagi. Kalau bulan puasa ni saya bekalan banyaklah. Pasal dia ikut tandan bekalan tu. Ayat nira ni dia mai dari pokok. Kalau tak ada tandan di pokok tu tak banyaklah. Kalau masa musim bulan puasa tandan tu banyaklah ayat nira tu. Bagi mendapatkan hasil yang maksimum, dia harus memastikan setiap tandan yang terhasil dijaga dengan teliti dari awal. Ini kerana untuk memenuhi permintaan pelanggan yang semakin bertambah, dia perlu melakukan tuaian sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Saya bukan kedai, rumah saya. Rumah kawasan rumah, keliling rumah kan. Kita tahu saya rezeki Allah Ta'ala. Saya reka je seronok-seronok. Saya ni memang suri rumah semasa. Saya minat jenis landscape pokok bunga tu. Saya tanam sikit. Pelanggan dia berkata elok. Dari masa ke semasa, Rohana akan memeriksa tandan nipah yang terdapat di tamannya ini. Tandan matang perlu dibersihkan sebelum proses menuai hasil dilakukan. Selepas dibersihkan, tandan nipah akan dihenjut bagi tujuan melembutkan tangkainya. Jadi kenapa kena enjut tu makcik Kita nak lembut dia dah, nak belai dah, nak ni dah. Tu kita pakai selut lah. Kita bersih dah, kita pakai selut ni, balut dia lah. Dia orang kata kita kupas dia punya balut, baju dia ada malu. Kita pakai selut. Sebenarnya untuk lembut tandan ni. Tandan banyak ni. Kita nak belai dah. Selut ni tak pakai selalulah. Selang-selang lah. Nak lembut dia. Cuma kita pakai ketuk je. Ketuk sini. Okey makcik, yang ni agak-agak berapa lama lagi nak ambil air dia? Tak lama dah, dalam masa 2 minggu kita akan putus sini ambil air nira dia. Kita potong sini, pangkal ni. Kita ambil ya. Kita tak ada plastik lah macam tadi ni. Jika Rohana menyediakan air nira sedia untuk diminum, hasil nira yang diperolehi Khairul dan Zulkifli pula akan dibungkus kesemuanya. Kerja membungkus perlu dilakukan dengan segera bagi mengelakkan air nira terdedah terlalu lama dan menjadi masam. Proses pembukuan dapat mengekalkan kesegaran air nira yang telah dibungkus. Permintaan yang tidak putus, petang ini Zulkifli memilih sejumlah bungkusan air nira untuk dijual. Dia telah beberapa tahun bergiat dalam perniagaan menjual air nira. Sebelum mengambil nira bersama Khairul, dia mendapatkan bekalan nira daripada peraih
di sekitar Pekan Kuala Muda. Bulan Ramadan tahun ini, Zulkifli mencuba nasib dengan menjual air niranya di Bazar Ramadan Padang Temusu, Sungai Petani. Memandangkan nira yang dijualnya ini diambil sendiri, dia berupaya menawarkannya kepada pembeli pada harga yang rendah. Kalau bulan biasa ni dia bolehlah sehari dalam 40-50 bungkus. Dalam 5 bulan Ramadan ni dia meningkat sampai 100 bungkus satu hari. Kebanyakan yang datang membeli adalah pelanggan tetap yang telah mengetahui kesegaran air nira jualannya. Kita nak jual air nira ni kita kena bekukan dia. Kalau kita tak beku dan dalam 2-3 jam dia akan masam. Kita tak boleh minum. Kita tengok air nira ni kita satu teringin lah kan. Nak minum tu satu sejuk badan, macam tu lah. Jadi kalau bulan puasa apa kesan kalau bila kita minum air nira ni bila buka puasa? Kadang kita rasa segar lah badan tu. Rasa segar. Itu rasa dahaga tu hilang lah. Hilang dahaga lah. Menyedari potensi air nira, Hotel Sungai Petani Inn di Sungai Petani telah membawa minuman yang lazimnya didapati di tepi jalan itu sebagai hidangan minuman berbuka puasa. Hatim? Ya, saya. Kenapa air nira ni letak limau kat dalam tu Ayak limau ni bila terletak dalam ayak nira ni, bau ayak nira tu dah hilang, bau getah dia tu dah hilang. Jadi dia akan gantikan dengan bau ayak limau nipis ni. Mereka yang menggemari nira asli masih boleh menikmati air kegemaran mereka itu di sini. Pengurusan hotel berharap usaha ini dapat mengangkat martabat minuman tradisi Kedah ini ke tahap yang lebih tinggi. Bagi keluarga Zainal Abidin, pengambilan air nira 2 atau 3 kali seminggu adalah diet yang diamalkan mereka pada bulan Ramadan sejak beberapa tahun lalu. Ini kerana kandungan gula dalam air nira menyebabkan mereka kurang mengambil makanan berat semasa berbuka. Air nira ni bila kita makan nasi, kita kurangkan nasi, kita minum nira dan kita bagi tenaga balik. Pada kita nak semayang ke, kita tak kata bengah, kita kurangkan nasi. Selain itu, katanya pengambilan air nira semasa berbuka juga penting dalam mengekalkan tradisi masyarakat negeri itu. Bagi Muhammad Khairul, Rohana Ali dan ramai lagi penggemar air nira, kewujudan pokok nipah adalah anugerah alam berharga buat mereka. Selain mengimbangi ekosistem pokok nipah yang hidup subur di paya, ini juga memberi rezeki tambahan buat mereka melalui penghasilan air nira. Ramadan kali ini, mereka perlu melipat gandakan hasil keluaran kerana permintaan air nira pasti naik mendadak, terutama ketika pulangnya perantau dari kota menjelang Hari Raya nanti.